demam Olimpik Rio Ogos lalu. Selepas itu kita ada Paralimpik Rio 2016. Sebenarnya pada bulan Ogos di Jerman juga berlangsung satu Olimpik, tapi bukan dalam bidang sukan, bidang kulineri Olimpik. Itu yang akan kita bicarakan kerana kita bawakan pemenang-pemenang yang membawa pulang pingat-pingat ini. Kita ada pingat gangsa dan juga perak bersama dengan Cik Yusof dan juga Haziq ya. Cik Yusof menang 2 gangsa Ya, saya. dan juga Haziq satu gangsa. Ya, saya. Boleh ceritakan macam mana, sebab saya difahamkan 54 negara, lebih 1,500 chef dari seluruh dunia yang berhimpun di Jerman pada 22 Oktober lalu untuk pertandingan ini. Yes, selaku ketua pasukan dan juga pengurus. Yes, ya. Pertandingan kami sertai itu adalah ICA Culinary Olympic Jerman 2016 yang dilangsungkan 4 tahun sekali. So ada 3 segmen yang utama, iaitu National Team, Junior National Team dan juga Open. So kami menyertai acara Open, iaitu kategori ukiran buah-buahan, sayur-sayuran dan juga buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Untuk kategori ini kami bertanding dengan 805 bagi acara display dan 85 pengukir bagi acara live. Yang kami sertai, saya, Haziq dan juga kawan yang lain, acara display dan juga acara live. Untuk acara display, saya dapat gangsa dan juga live pun dapat gangsa juga. Haziq mendapat 1 gangsa dalam acara live carving dan kawan saya, Syahrizan dan juga Syahrizan dapat 1 perak dan 1 gangsa. Yang sedang buat demo ketika ini itu. Live tu maksudnya buat? Kami masa 2 jam. Kemudian kami perlu menyiapkan sebiji labu dan juga sayur-sayuran yang lain. Masa 2 jam. Bahan-bahan itu diberi waktu itu memang kita tidak tahu ataupun sudah ada dalam kepala otak tu dah tahu nak buat apa dan bahan-bahan apa? Itulah cabarannya. Itulah cabarannya sebab kami di Malaysia kami training buah-buahan, tembikai, betik dan sebagainya. Tapi di sana mereka banyak menggunakan labu. So kami kena pergi awal dalam sehari 2 hari, kemudian kita kena cuba satu persatu labu mana yang sesuai. Itu pun cabarannya. Kami ada untuk acara display, Syahrizan punya display ada 2 biji labu yang telah diukir, kemudian bila nak display rosak sebab labu itu tak sesuai untuk diukir. So itu kami punya benda yang kami belajar dari situlah. Sebab di Malaysia ni labu dia lain, dekat sana labu dia lain. Haziq macam mana? Ini kali pertama Ya, ini kali pertama ke Jerman dan juga Olympic Culinary ini kali pertama. Ini kali pertama. Berapa lama masa diambil untuk melayakkan kita masuk pertandingan ini? Kalau dalam setahun lah. Setahun? Setahun. Setahun saja untuk dapatkan kemahiran itu? Sebab Haziq sendiri? Kalau macam saya, setahun lah saya banyak masuk pertandingan. So ke Culinary Olympic ni untuk mencabar diri lah. So dalam masa setahun tu macam-macam competition lah saya sertai. So, untuk meningkatkan kita punya kepakaran untuk ke Olimpik. Sebenarnya perancangan untuk ke ICA ni dibuat pada tahun 2013 lagi. Waktu itu saya dengan sahabat saya, Syahrizal, menyertai satu pertandingan di Istanbul Gastronomic Festival di Turki, mewakili Politeknik Malaysia. Dari situ kami menjumpa seorang chef daripada Malaysia yang juga juri pada pertandingan itu. Dia kata, why don't kita cuba di peringkat lebih tinggi lagi. So iaitu ICA Culinary Olympic, di mana semua chef-chef di Malaysia ni, di dunia, of course cita-cita mereka untuk menyertai pertandingan tersebut untuk mengukur tahap mana mereka, kemahiran mereka ataupun pengalaman mereka, skill mereka di tahap mana. So sejak itu 2013, sejak itu saya, Syahrizan dan kawan-kawan yang lain menyertai banyak pertandingan dalam dan juga luar negara untuk sebagai pemanas badan. Contohnya Battle of Chef di Penang, Halal Chef Challenge di Penang. Syahrizan dan juga Haziq pergi ke salon Singapore, salon kuliner di Singapura. Saya, Syahrizal pergi ke Thailand untuk orang kata sebagai pemanas badan, belajar dan juga meningkatkan kemahiran. Dan projek ini bukannya short term, kita dah plan 3 tahun lepas lah. Memang sudah ada banyak pengalaman di peringkat antarabangsa. Ada kelayakan minimum yang ditetapkan untuk melayakkan seseorang ataupun syarat-syarat ke Culinary Olympic ni?
Saya rasa pihak penganjur memilih. Ah. Waktu kita sebenarnya kami hantar email kepada pihak penganjur bahawa kami mengatakan bahawa kami berminat untuk menyertai IKA Culinary Olimpik di Jerman. Kami serahkan apakah pencapaian kami sebelum ini di Thailand, di Singapura, di Turki dan sebagainya. Kemudian mungkin penganjur nampak kami bersungguh-sungguh, kami layak. Kemudian email saya dibalas dengan jemputan untuk menyertai. Kemasukan itu secara berkumpulan ataupun individu? Oh, individu. Individu. Okey. Kita tumpukan pula kepada Hafizan dan juga Hafizal. Syarizal dan Syarizan. Syarizan. Yang sedang dilakukan kini. Mereka ada mic ya? Apa yang hiasan yang cuba disiapkan itu? Syarizal. Sekarang saya telah mengukir bunga ros daripada lobak perak. Okey, jadi ini adalah salah satu ukiran asas kepada mana-mana pengukir yang baru ingin belajar. So lobak merah daripada bunga ros daripada lobak merah adalah benda yang paling asas untuk kita mulakan kemahiran ni. Dan juga seorang lagi rakannya. Okey, saya tengah buat betik. Bukan, ini daripada labu saya buat Labu. haiwan ikan. Betul ikan. Oh, ikan. Selalunya idea Encik Yusof, idea ukiran itu daripada kita inspirasikan sendiri daripada perhiasan ataupun ditetapkan ada tajuk-tajuk tema-tema setiap kali pertandingan. Setiap pertandingan kami sertai ada yang diberi tema, ada yang bebas. Kalau bebas ni dia akan melihat kepada skill setiap lorikan torehan yang dibuat. Okey, tapi kalau macam Cik Syarizan, apa yang saya buat tu, ikan dan sebagainya tu, muka orang dan sebagainya, figure yang itu lebih detail, lebih susah, levelnya lebih susah. Kalau yang bunga ni, nak tahu level susah atau senang, kelopak dia harus nipis, dalam, kecil dan juga lengkuk-lengkukkan. Selalu yang menilai hasil kerja itu di peringkat IKA Culinary Olympic itu chef-chef yang bertaraf antarabangsa yang memang terkenal. Kami di IKA Culinary Jerman dinilai oleh 4 orang juri. Satu dari Bulgaria, seorang daripada Austria, seorang daripada India dan seorang daripada Taiwan. Dan keempat-empat juri ni mempunyai kepakaran masing-masing. Contohnya macam yang Austria tu dia pakar dalam bentuk muka. Yang Taiwan dalam bentuk binatang. Yang Bulgaria dalam bentuk bunga. Dan juga India dan juga dari segi prop, sembahan dan sebagainya. Semua setiap orang tu dia ada kekuatan masing-masing. Sebab apa? Untuk menyertai acara ini, kami daripada Asia, kami lebih kepada bunga dan sebagainya. Daripada Taiwan, lebih kepada binatang-binatang dan sebagainya. So setiap benua tu dia punya idea dia berbeza-beza. So dia ambil juri-juri yang berbeza-beza lah untuk menilai semua. Haziq, apa hasil yang masuk pertandingan untuk mendapatkan tingkat gangsa itu yang bolehkan anda menang tu? Di IKA saya menghasilkan ukiran daripada bentuk floral. Saya menghasilkan Flora. Flora. Buah-buahan? Yes, buah-buahan. Buah-buahan. Satu buah, sebiji buah saja untuk hasilkan ataupun memang kena siapkan beberapa perhiasan? Tak ditetapkan, tapi saya membuat 8 biji lah. Buah-buahan? Buah-buahan 8 biji, buatan bikai, bikai susu, petik. So dicampur 8 biji lah. Itu bezanya Asia dan Europe. Kalau di Asia, mereka lebih kepada speed, lebih kelajuan dan juga bilangan yang banyak. Tapi di Eropah, mereka macam acara kami, mereka menghantar sebiji buah labu yang besar. Tapi mereka ukir banyak design atas sebiji labu. Itu benda ataupun perkara yang kami belajar di situlah. Untuk next time kalau ada rezeki untuk pergi lagi, kami kena adopt environment ataupun culture pertandingan tersebut. How they play the games itu. Jadi lebih teliti lagi. Dari segi alatan yang digunakan itu macam mana kita bawa sendiri memang ataupun disediakan oleh pihak penganjur, hanya ini sahaja yang boleh digunakan untuk pertandingan contoh. Tools yang digunakan oleh peserta
berbeza-beza. Dan kebanyakan mereka kita bawa sendirilah, sendiri, dan kita import daripada Thailand. Sebab kita banyak bertanding di Thailand, kita melihat bahawa Thailand ada satu pencabar pengukir ukiran dunia yang sangat mantap. Sebab itu kami selalu pergi ke Thailand untuk melihat apakah tools yang mereka pakai, apakah teknik yang mereka gunakan untuk kami bawa ke Europe. Dan saya rasa di Europe pun melihat Asia sebagai pencabar utama mereka lah. Baik dari segi konsep ataupun motifkan bunga-bunga ataupun binatang-binatang ataupun figure. Selalunya ukiran-ukiran ni kalau kita tengok dia untuk perhiasan kan, memanglah kita tak boleh nak rasa, tak boleh nak makan pun. Apa cabaran yang paling utama kalau seseorang itu mahu menjinakkan diri? Dia rasa minat sangat dalam seni ukir buah-buahan, sayuran. Satu cabaran dia, kita akan dapat hasil ini bukan sekilap mata. Bermaksud kita perlukan masa untuk training, melatih, kena invest in term of pisau, tools, bahan latihan tu banyak kali lah. Itu cabaran dia, kena sabar. Kena sabar. Yang kedua, kalau nak tahan, nak bagi buah itu tidak rosak sebagainya, cara penyimpanan yang lebih teliti dan juga lebih tersusun lah. Contohnya seperti diukir, kalau macam lampu contohnya, lepas diukir, kita tidak boleh spray air ataupun rendam. Biarkan dia kering dan kita wrap. Supaya bila kita nak gunakan dan baru kita rendam, baru kita basahkan. Itu yang berlaku kepada kami, itu cabaran dia. Kami dah siap ukir banyak, lepas tu kami rendam, kami basah. Rupanya labu di sana cepat rosak. Di hari pertandingan tu, kami ada masalah. Dia memang perlukan ketelitian dan juga fokus ya. Tapi kita nak kacau jugalah Syahrizal dan juga Syahrizan ni. Dah sampai tahap mana dah ukiran dia pagi ni? Syahrizal? Saya punya masuk ke kedua untuk bunga rose. So yang ni adalah contoh yang pertama lah yang telah siap. Okey, so saya masuk yang kedua. Okay, tunjukkan. Itu bunga rose Ya, bunga rose. Itu memang kepakaran Syahrizal? Saya lebih pada sayur-sayuran lah. Sayuran dan juga benda-benda yang agak halus. Syahrizan, sebelum jadi masuk dalam bidang ni, apa kerja ataupun kejayaan dah? Syahrizan? Ya. Saya kerja sebagai penyelir kilang. Kilang aluminium di Puchong. Macam mana boleh terdedah dan juga terperangkap? Benda ni saya minat. Minat. Lepas tu tengok dengan kawan, saya kenal Yusof Yaakob. Lepas tu saya minat benda tu, saya belajar. Baik. Cik Yusof, umur berapa yang paling sesuai untuk kita mulakan? Bagi saya, skor rendah tu dah kira bagus. Sekolah rendah nak bermain dengan pisau ni agak ada berisiko sikit. Kalau di Thailand ni, tuan kalau di Thailand mereka dah bermula daripada skor rendah. Sebab itu mereka dah berada di level-level international ni waktu skor menengah. So level-level seperti saya ni, mereka dah jadi jadi coach, jurulatih, dan mereka dah mula travel ataupun mengembara satu dunia untuk mempromosikan seni ukiran tu. Haziq, apa syarat-syarat seseorang itu ataupun kriteria seseorang itu? Sebab kita tahu penglihatan mesti kena bagus, tangan pun kena, kalau boleh tak boleh nak ketar, tak boleh lah kan, nanti lain pula. Jadi nak buat bunga tapi jadi benda lain. Apa kriteria seseorang itu kalau kita betul-betul minat dan nak masuk dalam bidang ni? So macam kriteria, salah satunya kesabaran lah. Kesabaran, contoh macam Cik Yusof cakap tadi, untuk menghasilkan kelopak yang halus. So kesabaran memang kena tahap yang tinggi lah untuk membuat ukiran. Yang kedua, minat. So kalau minat, insya-Allah boleh buat lah. Boleh buat sebuah ukiran. Dua kriteria tu lah yang penting. Kalau mula-mula kita masuk dalam kelas, apa ukiran, bentuk apa yang kita akan diuji dulu? Okey, kalau macam saya, Asas. untuk mengajar, kita akan mulakan dengan sayuran dahulu. Sayuran dulu. Benda-benda kecil lah. Contohnya macam yang mudah, untuk kalau saya kata warm up lah. Cili merah, timun, Cili merah, bawang, carrot. Carrot tu kira sederhana.
timun, cili, bawang, itu di antara yang mudah. Satu, untuk membiasakan pelajar itu membiasakan penggunaan pisau dan juga bagaimana mereka mengawal mereka punya nervous. Kemudian baru kita stage yang kedua, carrot. Sebab carrot ni lebih susah sikit daripada keras. Kemudian baru kita bawa ke buah yang besar. Jadi tahun 2020 nanti akan ke peringkat yang seterusnya. Untuk di mana nanti? Belum ditetapkan. Masa Ika adalah penganjur dia atau host dia adalah Persatuan Jurumasak ataupun Chef Jerman. Mereka memang di own, Jerman. mereka adalah own bagi Ika Culinary Olimpik itu mereka dia punya. Sudah ada pengalaman, jadi kita harapkan penyertaan seterusnya mungkin kita bawa pulang kilauan emas lah pula. Yes, insyaAllah sebab kita dah yakin, kita dah tahu permainan dia macam mana. Baik, selamat maju jaya dan juga tahniah kita ucapkan daripada Selamat Pagi Malaysia. Kita di penghujung rancangan nanti mungkin kita boleh tunjukkan hasil kerja yang sudah siap. Ketika ini masih lagi dalam proses. Baik, terima kasih sekali lagi pada Cik Yusof, Haziq, Syarizal dan juga Syarizan di sana. Selamat pagi.